Baik, bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri dan juga pemerhati bola sepak negara sebenarnya ada bersama kita hari ini. Sekarang di studio untuk mengupas perlawanan pertama skuad Harimau Malaya di Piala Asia Qatar setelah 40 tahun. 42 tahun kita kembali. Apa khabar, sihat? Sihat ya, Zuki. Tak cukup tidur, Mawi. Itulah. Baik, Mawi, tadi semasa berbincang langsung dengan Zul, so ada tanyalah kepada Zul sendiri tentang kekalahan. Ini adalah kekalahan paling teruk Harimau Malaya dalam tempoh penalian Kim Panggon lah. Dan beliau mempertahankan skuad yang diturunkan pada semalam. Dalam pandangan Mawi sendiri, adakah okey saja untuk situasi semalam ataupun bagaimana? Ataupun sebab gugup? Ada yang tak kena ke, Ada Mawi? yang tak kena ke? Ya, perkataan dia tak kena pun dalam situasi apa yang berlaku semalam sebenarnya. Setelah kita dimomokkan dengan kejayaan Kim dalam proses perjalanan yang baik, menang dalam semua peringkat pertandingan seperti perlawanan persahabatan, tetapi balik ke perlawanan asal itu matlamat kita gagal. Itu yang sebenarnya itu yang berlaku semalam. Dan kalau nak ambil kira dalam apa yang berlaku tu, nak uraikan sebenarnya terlampau banyak sangat. Tapi pada pandangan saya yang mungkin saya ambil sedikit percaturan ataupun percaturan taktikal dan percaturan starting pemain itu yang menyebabkan kegagalan pasukan negara untuk beraksi adapt ataupun berdepan dengan demand perlawanan pertama itu yang menyebabkan kita gagal menguasai dan seterusnya kita tewas. Dalam erti lain, mungkin lambat settle down sedikit, Mawi. Perkataan settle down, ya betul berlaku. Tetapi apa yang penting pertama yang saya nak sebut tadi adalah percaturan. Percaturan susunan formasi. Yang saya rasa saya anggap tidak betul ataupun tidak tepat daripada penilaian permainan perlawanan pertama nak berdepan dengan Jordan. Dan percaturan pemain, perubahan pemain berlaku dalam satu situasi yang saya rasa tak boleh diuji ataupun tak boleh diguna pakai pada perlawanan pertama tersebut. Jadi proses adaptasi itu sedikit mengganggu. Betul, mengganggu dan gagal. Alright. Okey, perlawanan menentang Jordan ni sebenarnya memang seperti yang Mawi katakan, ada banyak pengajaran yang boleh kita belajar untuk kita bounce back lawan Bahrain dan juga Korea selepas ni. Mungkin Mawi boleh kongsikan 3 pengajaran yang paling Mawi lihat perlu diambil untuk kita move forward 2 baki perlawanan. Okey, kalau nak sentuh, nak dapatkan pengajaran persediaan ke Bahrain, kita kena tengok apa demand perlawanan itu. Kehendak perlawanan dengan Bahrain. Perlu menang, perlu mendapatkan mata, perlu mencuri mata. So itu akan merubah kepada cara permulaan balik dari starting pemain yang diturunkan, perubahan sistem permainan yang perlu dibetulkan balik mengikut apa kekuatan daripada mungkin pada pasukan itu sendiri dan tim. Dan kalau nak ambil 3, of course kita kena settlekan balik di sistem cara susunan pemain di kawasan pertahanan. Of course kita kena 4, itu yang penyebab kita Tak boleh nampak 3, Mawi, ya? tak boleh 3. Kemudian mungkin pendekatan mencari dan mendapatkan peluang di depan gol. Kita antara pasukan yang sekarang, kalau peringkat ASEAN pun kita tak menjadikan gol. Maksud dia Vietnam ada menjadikan gol, Indonesia ada menjadikan gol. Kita tak ada. So itu pendekatan pemain individu mesti menjadikan gol. Dan yang paling 3 untuk pengajaran ataupun persediaan dengan Bahrain nanti, of course tiada cara lain, perlu mendapatkan mata. Betul. Dan sebenarnya sikit sebanyak kita ada lihat jugalah YouTuber luar negara yang membuat ulasan mengenai pasukan Harimau Malaya. Boleh sebenarnya memberikan kualiti yang terbaik dengan mengejutkan pasukan ranking 70 terbaik yang lebih terbaik dunia ni. Seperti Jordan, Bahrain kalau main macam lawan Syria dalam aksi persahabatan. Ya, betul. Semua orang mengharapkan perkara ketika perlawanan persahabatan ataupun persiapan tu dibawa kepada tournament sebenar. Situasi perlawanan sebenar akan dapat membantu pasukan seperti yang kita harapkan. Tapi of course itu dua perkara berbeza. Di dalam persiapan perlawanan persahabatan ataupun bertentangan pasukan Syria tempoh hari, itu dalam tempoh situasi yang berbeza. Tetapi balik kepada situasi semasa ketika dalam kejuaraan begini, memang kita tak dapat apa yang kita harapkan. Dan saya rasa bukan saja kita saja, semua orang menilai balik kemampuan pasukan negara di mana letaknya kekuatan pada perlawanan-perlawanan sebenar sebenarnya. Dan adakah Panggon perlu melihat kembali
pilihan line up-nya untuk aksi bertemu. Ya, sudah tentu Zaki. Sudah tentu. Itu saya mengharapkan itu yang akan berlaku untuk persiapan dengan pasukan Bahrain. Of course, daripada sistem sedikit formasi dibetulkan, susunan pemain mengikut kekuatan individu pemain itu sendiri diletakkan sebagai satu kekuatan pasukan, saya yakin kita akan boleh sekurang-kurangnya memberikan tekanan dan mencari peluang untuk mencapai kemenangan nanti. Okey, bila Mawi cakap pasal itu mengenai posisi susunan pemain Ya. itu, kita nak mengambil persoalan yang berlega di kebanyakan penyokong kita, iaitu pertukaran posisi pemain. Contohnya kita boleh beri Arif Aiman, Faizal Halim yang agak sedikit pelik, yang tak biasa kita lihat. Mungkinkah sebab macam ada faktor-faktor luaran yang contohnya Arif Aiman viral dalam page AFC sebelum ini, jadi perhatian dan sebagainya. Apakah faktor-faktor itu sebenarnya mengganggu ataupun memang ada percaturan tersendiri yang Mawi lihat daripada panggon? Okay, ini soalan best. Because kita tengok line up yang berlaku tu, perubahan Arif Aiman di belakang, duduk di belakang Faizal Halim. Faizal Halim duduk di bahagian depan. Kalau dilihat pada pandangan saya, yang kita menilai selama ni, kita lihat sebenarnya kedudukan Faizal Halim tu adalah kedudukan Arif Aiman di situ. Kekuatan kelajuan yang perform di team ni, kumpulan pemain-pemain ini di bahagian depan ni adalah kekuatan kelajuan Faizal Halim di sebelah kiri, Arif Aiman di sebelah kanan. Tetapi bila percaturan Kim, saya tak kata dia tak boleh buat, tetapi of course perlawanan pertama, of course tak boleh buat ujian, tak boleh meletakkan Arif Aiman di bahagian tengah, yang di mana Arif Aiman terpaksa melakukan dua kerja. Kalau dilihat, kalau Su dengan Zaki perasan, gol kedua adalah hasil daripada Arif Aiman terpaksa turun menjadi pemain pertahanan. Betul. Sorry, game mungkin gol ketiga. Gol ketiga. Ah. So dekat situ jangkaan saya, Arif Aiman terpaksa lakukan dua kerja bertahan, dua kerja melakukan attacking. Padahal ketika Arif Aiman yang kita tahu sekarang ni, dia perlu diletakkan di bahagian hadapan untuk melakukan gerakan, assist dan menjadikan gol. Di situ mungkin sedikit punca sebenarnya, punca besar di situ, dan itu yang berlaku pada pasukan negara. Speed Arif Aiman tu perlu digunakan untuk menjaringkan gol, bukan untuk turun membantu pertahanan. Betul. Okey. Baik. Dan sebenarnya kita nak ulas juga, setakat ni dua pasukan dari Asia Tenggara sudah pun turun beraksi di kejohanan. Dan dua-dua pasukan ni tewas sebenarnya. Dan pemerhatian semasa Mawi mengenai pasukan-pasukan dari Asia Tenggara dalam kempen Piala Asia Qatar kali ini, adakah mereka mampu untuk manfaatkan baki perlawanan ataupun sekadar memenuhkan saja jadual yang ada? Kalau sekadar memenuhkan tu, terpaksa habiskanlah perlawanan. Dua baki ini saya rasa dalam keadaan sukar. Memang saya jagakan itu. Termasuk Thailand pada perlawanan malam ni akan dia langsungkan. So sedikit sebanyak daripada mungkin empat pasukan Asia ni, saya lihat semuanya dalam bentuk yang sama. Dan dia punya pasukan itu. Tapi pada masa sama, ya kita mengharapkan antara empat ni mungkin ada dua atau tiga, ataupun satu ni boleh memberikan saingan ataupun lepas daripada pusingan kedua, yang itu yang kita harapkan. Of course, saya nak juga pasukan negara yang boleh memberikan cabaran. Okey, sebab Mawi cakap macam tu kan, nak tanyalah mungkin Mawi tadi kita bercakap langsung dengan Zul, dia ada sebut tadi peminat-peminat yang berada di Doha, yang daripada Malaysia datang sana, dan juga yang berkelana di sana juga, rata-ratanya menganggap kalah tu tak apalah. Betul. Tapi mempamerkan kualiti permainan yang memberikan saingan seperti yang Mawi nak, dan juga at least menjadikan gol, Mawi. Itu yang sebenarnya kita nak tengok pasukan negara ketika ini. Dalam segi persaingan waktu persahabatan masuk ke perlawanan sebenar-benarnya, itu yang berlaku. Main cantik, boleh menjadikan gol, boleh comeback, itu yang kita dah dihidangkan sebenarnya. So bila pergi bermain dengan Jordan, itu tempo tersebut betul. Kalau kita tengok rata-rata keseluruhan penyokong kita kat sana agak terkejut dan tak percaya dan tak boleh terima keadaan tersebut. Dalam tempoh separuh masa pertama, tak langsung bermain, tak ada pergerakan, tak ada shooting on target. Berbeza dengan separuh masa kedua selepas buat pertukaran. Betul. Sedikit sebanyak separuh masa kedua, saya ingat semua orang lebih bangun kot tengok. Lebih seronok ataupun lebih mengharap. 10 ke 15 minit terakhir. Kita memang harap ada comeback, ada gol mungkin di separuh masa kedua tu. Tapi of course, bila separuh masa pertama dah kena ketinggalan 3-0, sukar nak comeback dengan pasukan Jordan ketika itu. Corak permainan, dan saya memang jangkakan itu akan berlaku. Tapi kita rasa sedikit teruja apabila pertukaran itu berlaku. Saya tambah sedikit, Kim membuat satu pertukaran di kawasan pertahanan, 4 di kawasan attacking. So apa maksud? Statistik of attacking ketika itu
memuncak naik. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Dan untuk sekali lagi untuk berdepan dengan Bahrain, saya suka melihat separuh masa kedua itu dibawa kepada perlawanan Bahrain. Dan Kira- mungkin kira memberikan peluang. saingan seperti apa yang dipamerkan Vietnam menentang Menentang Jepun. Jepun. Betul. Boleh meninggalkan Jepun ketika itulah. Okey, baik. Terima kasih Mawi. Kita akan bersama dengan Mawi lagi di semasa ke masa. Lama lagi Piala Asia ni. Ya. Baik, terima Mawi. kasih.